Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nasta'hihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا قد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله. Pertama sekali bersama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini di atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, maka kita menjadi di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipermudahkan urusan untuk sama-sama kita datang ke masjid, kemudian menunaikan salat subuh secara berjamaah. Maka ini merupakan salah satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada awal pagi hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikhlaskan niat lillahi taala. Dan jangan lupa juga untuk kita niatkan i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan para anbiya-Nya. Yang mana golongan para anbiya ini, tuan-tuan, mereka diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah, membawa agama yang terkandung di dalamnya itu perlembagaan dan pedoman yang sangat-sangat berguna kepada umat manusia seluruhnya. Kesemua mereka datang dengan menyeru kepada Islam. Semua mereka itu bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka datang dengan membawa agama Islam.
Tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang membawa agama Nasrani, tidak ada. Tidak ada juga di kalangan mereka yang membawa agama Yahudi, tidak ada. Bahkan kesemua mereka itu membawa agama Islam dan sekalian pengikut mereka, tak kira sama ada pengikut Nabi Adam ataupun pengikut Nabi Musa, Ibrahim, Isa dan sebagainya. Mereka ini dinamakan sebagai Muslim, seperti mana gelaran yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu Muslim. Sekiranya mereka di kalangan umat Nabi Isa alaihissalam, maka mereka akan dinamakan sebagai Muslim Isawiyun. Kalau mereka di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam, maka mereka akan dinamakan sebagai Muslim Musawiyun. Dan begitu juga dengan umat Nabi Muhammad SAW dinamakan sebagai Muslim Muhammadi. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasan al-wajhi wa hasan as-saut, fa inna nabiyyakum ahsanuhum sauta wa ahsanuhum wajha." Atau kama qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atha Allahu nabiyyan", tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan nabi tersebut pasti memiliki wajah yang cantik, rupa paras yang indah. Dan pasti nabi tersebut memiliki suara yang begitu merdu. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi kalian adalah nabi yang paling cantik rupa parasnya dan yang paling merdu suaranya, tuan-tuan. Itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat istimewa. Segala perkara, segala mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul yang lain turut dikurniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat yang sama, bahkan lebih hebat dan lebih istimewa lagi berbanding mukjizat-mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Sebagai contoh, tuan-tuan, kalau Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan semula manusia yang telah pun mati, yang telah pun meninggal dunia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhab yang tidak berakal, yang telah pun mati, berbicara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup semula tatkala dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan syahadah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika di satu tempat Rasulullah dikerumuni oleh satu kelompok di kalangan orang Arab. Baginda ketika itu sedang menyampaikan dakwah kepada Allah, menyuruh manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang Arab Badawi ini, tuan-tuan, dia baru selesai memburu dhab. Kerja dia memburu dhab, biawak padang pasir. Dan ketika itu dia membawa bersamanya dhab yang telah pun mati, yang dibunuhnya itu di dalam kumnya. Mereka orang Arab ni dahulu kala mereka memakai jubah, dan jubah mereka itu lengannya itu besar. Ke dalam lengannya itu diletakkan dhab yang telah pun mati. Kemudian dia melihat ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melihat kelompok manusia sedang berkumpul bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau ini adalah seorang insan yang sangat memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka
beliau masuk dalam celah-celah manusia tersebut sehingga berdiri di hadapan baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata beliau di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, tidak ada insan yang paling aku benci sekali di atas dunia ini melainkan engkau, wahai Muhammad. Sesungguhnya engkau adalah seorang pendusta yang menipu manusia. Itu kata-kata kasar yang diungkapkan oleh Arabi tadi itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang begitu penyabar, tuan-tuan. Tahap kesabaran Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah sangat-sangat tinggi. Allahu Akbar. Dan pribadi akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak yang paling hebat. Walaupun beliau baginda SAW diperlakukan dengan kasar pada ketika itu, tuan-tuan, ditengking oleh Arabi tersebut, namun baginda SAW tidak membalas kekasaran yang dilakukan oleh Arabi tersebut. Bahkan baginda tetap tawadhu'. Kemudian kata Arabi tersebut, aku tidak akan beriman kepada engkau melainkan setelah mana dhab yang ada padaku ini terlebih dahulu beriman kepada engkau. Allahu Akbar. Dhab itu telah pun mati, tuan-tuan, dah mati. Maka dilemparkan dhab tersebut, dihulurkan tangannya, lalu terkeluar dhab tersebut dari khumnya, jatuh depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhab yang telah pun mati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah dhab tersebut. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya dhab, wahai dhab, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, berlaku mukjizat. Satu perkara yang luar biasa berlaku ketika itu di hadapan manusia yang berhimpun bersama-sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Arabi tadi. Maka dhab tadi itu membuka matanya lalu berkata-kata dengan bahasa Arab yang fasih. Kata dhab tersebut, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Aku menyambut seruanmu wahai Rasulullah. Itu kalam yang diucapkan yang dhab. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ana? Siapakah aku? Maka kata dhab tersebut, anta Rasulullah, kamu merupakan utusan Allah, utusan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, membawa peringatan kepada manusia. Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam ini, dan Tuhan yang memberi nikmat kepada hamba-hambanya yang beriman di atas dunia ini, dan Tuhan yang akan mengazab mereka-mereka yang kufur terhadapmu pada hari akhirat kelak. Subhanallahil azim. Dhab berkata-kata di hadapan Rasulullah, sedangkan dhab tersebut telah pun mati. Nabi Isa alaihissalam, manusia yang berakal, dah mati bila diseru oleh Nabi Isa alaihissalam hidup kembali. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhab, binatang tak berakal, dah mati, diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dijawab panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lughah, dengan bahasa yang fasih, lalu mengucapkan syahadah di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat-sangat istimewa, tuan-tuan. Lalu Arabi tersebut bila melihat perkara tersebut berlaku di hadapannya, maka terus dia mengucapkan syahadah, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah,
dan aku bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad merupakan utusan Allah. Lalu kata beliau, demi Allah, tidak ada insan yang paling ku kasihi di atas dunia ini melainkan kau wahai Muhammad. Sebelum ni dia kata tak ada seorang manusia pun yang paling aku benci melainkan kau wahai Muhammad. Kerana dia berkata Muhammad itu adalah seorang pendusta. Kemudian selama mana berlaku keajaiban di hadapannya, berlaku mukjizat kepada Rasulullah SAW di hadapannya, maka dia tukar terus. Lalu dia mengatakan bahawa tidak ada seorang manusia pun yang paling dikasihinya, paling disayangi melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeluk Islam orang tersebut, tuan-tuan. Itu dakwah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah yang penuh hikmah. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam berlaku kepada baginda mukjizat dengan tongkat baginda. Satu ketika baginda mengetuk tongkat baginda pada batu. Maka terpancar mata air daripada 12 batu yang ada, dan setiap pancutan air itu dimanfaatkan oleh satu kabilah. Yang ketiga itu satu kabilah di kalangan Bani Israel, yang ketiga itu ada 12 kabilah kesemuanya. Maka setiap kabilah mengambil satu pancutan air untuk dimanfaatkan. Itu yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam menggunakan tongkat baginda yang begitu ajaib. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, satu ketika diceritakan oleh para sahabat dalam satu peperangan berlaku satu kesulitan kepada umat Islam, tentera muslim ketika itu, di mana mereka kehabisan bekalan air. Tak ada air, tuan-tuan, untuk bersuci, dan tidak ada air untuk menguruskan urusan harian mereka. Lalu yang hanya ada air ketika itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dibawakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam satu mangkuk yang berisi air di dalamnya. Itu saja air yang ada pada tentera muslim ketika itu, tuan-tuan. Yang lain semua tak ada, dah habis dah bekalan air. Tak ada dah air untuk mereka bersuci dan untuk mereka membersihkan badan mereka dan melakukan urusan harian mereka. Maka mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu hal mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, pada saat ini tentera muslim tentera Islam telah pun kehabisan bekalan air. Kami tidak punya air untuk kami bersuci dan untuk menguruskan urusan harian kami, membersihkan badan dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, tuan-tuan, memasukkan tangan baginda yang mulia dalam bekas air tadi. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala terpancar air dari celah-celah jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Di celah-celah saraf, celah-celah tulang belulang, celah-celah daging baginda sallallahu alaihi wasallam terpancut air yang begitu jernih, air yang safi, yang tulen. Subhanallahil azim, sehingga dikatakan oleh para ulama, afdalul ma, seafdal air yang berada di atas bumi ini adalah air yang terbit daripada tangannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Subhanallahil azim. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanya perawi hadis kepada sahabat yang meriwayatkan kisah ini. Kata perawi tersebut, ketika itu antum berapa bilangan antum? Ketika itu kalian semua berapa bilangannya? Maka kata perawi tersebut, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, katanya,
seandainya bilangan kami 1 juta sekalipun, pasti air yang terbit daripada tangan Rasulullah SAW cukup untuk kesemuanya. Allahu Akbar. Dan bilangan kami ketika itu 1.500 orang. 1.500 orang tuan-tuan menggunakan air yang terbit daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. 1.500, bukan 15 orang, tidak. Bukan 150, 1.500 orang. Dan air yang keluar dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cukup untuk kesemuanya. Cukup untuk kesemuanya. Maka ini menzahirkan kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menambahkan cinta dan kasih kita, rindu kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, begitulah seluruh para anbiya dikurniakan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah salah seorang di kalangan mereka Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pada zaman dahulu penduduk di Babil. Babil ini satu tempat yang mana kaum ataupun manusia yang hidup di tempat tersebut, mereka hidup dengan penuh kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada mereka nikmat-nikmat yang begitu banyak, melimpah ruah dikurniakan kepada mereka. Namun tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, malangnya mereka ini adalah kaum yang melupakan segala limpah kurnia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Mereka lupa di atas nikmat-nikmat tersebut. Mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut, tidak beriman kepada Allah, Tuhan yang mengurniakan nikmat tersebut kepada mereka. Bahkan mereka mengikut syaitan. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka ikut syaitan. Lalu mereka menyembah asnam, menyembah patung-patung berhala, yang pada hakikatnya mereka sendiri yang memahat, yang membina patung-patung tersebut, tuan-tuan. Dan pada hakikatnya patung yang menjadi sembahan mereka itu tidak ada langsung, tidak boleh memberi manfaat kepada mereka, dan langsung tidak boleh menolak mudarat daripada mereka, tuan-tuan. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini ada, kaum ini ada raja, seorang raja. Raja ini, raja yang memerintah mereka ketika itu adalah seorang raja yang begitu zalim, melampau. Raja tersebut namanya Numrud. Raja Namrud kalau dalam bahasa Melayu kita, Namrud. Kalau dalam bahasa Arab Numrud. Raja Numrud ni tuan-tuan, seorang yang pelampau, seorang yang zalim, mengaku Tuhan, bahkan menyuruh memerintahkan kaumnya itu agar menyembahnya. Waliyadzubillahi min zalik. Maka itu situasi di tempat tersebut yang bernama Babil. Dalam situasi tersebut, tuan-tuan, lahirnya seorang nabi di kalangan para anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana seorang nabi, satu-satunya nabi yang rupa paras baginda itu mirip dengan rupa paras baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam situasi tersebut, dan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam ini dari kecil lagi telah pun diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beriman kepadanya. Maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam dari kecil lagi, tuan-tuan, telah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda tidak pernah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala sama ada sebelum atau setelah kenabian. Baginda tak pernah melakukan dosa-dosa besar sama ada sebelum atau setelah kenabian. Dan baginda juga tidak pernah melakukan dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan bagi pelakunya sama ada sebelum atau setelah kenabian. Mustahil ketiga-tiga perkara tersebut ke atas golongan para anbiya, termasuklah Ibrahim alaihissalam.
Maka tak pernah dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam baginda mencari-cari Tuhan sebagaimana dakwaan sebagian manusia di luar sana yang mengatakan bahawa konon-kononnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari-cari Tuhan. Tatkala baginda melihat ke arah bulan, maka baginda mengatakan ini Tuhan. Dan tatkala bulan itu hilang, lenyap dari pandangan, maka kata Ibrahim, sesungguhnya aku tidak suka kepada benda yang lenyap, yang tidak kekal. Kemudian apabila baginda melihat pula kepada matahari, maka baginda berkata ini Tuhan. Dan baginda berasa takjub dengan besar adanya saiz matahari tersebut. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu dakwaan yang tidak benar, dakwaan yang palsu yang disandarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tak pernah mencari Tuhan, tuan-tuan. Tak pernah. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam seperti mana yang telah saya sebutkan sebentar tadi, dari kecil lagi baginda telah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka awas tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli buku-buku kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi, nak dihadiahkan kepada anak cucu, maka semak terlebih dahulu dalam buku-buku tersebut, terutama dalam kisah Ibrahim alaihissalam. Kalau dalam buku tersebut ada dinyatakan bahawa Ibrahim alaihissalam mencari-cari Tuhan, maka jangan dibeli buku tersebut, tuan-tuan. Itu adalah satu cerita palsu, satu cerita dusta yang dinasabkan, yang dinisbahkan kepada Ibrahim alaihissalam. Begitu juga kalau dalam buku tersebut ada diceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, diceritakan bahawa Nabi Ayub alaihissalam ditimpa penyakit kulit sehingga berulat, keluar ulat daripada kudis-kudis yang ada pada jasad baginda juga. Tinggalkan buku tersebut, jangan dibeli buku tersebut, kerana kisah tersebut adalah kisah Israiliyat, kisah yang tidak benar, kisah dusta yang disandarkan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam tak pernah ditimpa penyakit sehingga keluar ulat-ulat dari kudis-kudis yang ada pada jasad baginda Nabi Ayub alaihissalam. Maka kembali semula kepada kisah Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan. Nabi Ibrahim alaihissalam tak pernah mencari Tuhan. Bahkan seperti mana yang telah pun saya sebutkan sebentar tadi, Ibrahim alaihissalam sejak dari kecil lagi telah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala telah pun mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam Islam, negeri salah Islam, maka baginda Nabi Ibrahim alaihissalam memulakan dakwah baginda kepada kaumnya dengan menyuruh kaum baginda tersebut ke arah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan sembahan mereka terhadap berhala, dan menyuruh mereka kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tuan-tuan begitu dahsyat. Mereka buat sendiri patung-patung berhala mereka pahat sendiri. Kemudian mereka hias patung-patung tersebut dengan hiasan-hiasan yang cantik konon-kononnya. Lalu mereka menyembah patung-patung tersebut. Bahkan dalam beberapa ketika mereka menyembelih binatang-binatang, konon-kononnya untuk bertakarrub, konon-kononnya untuk melakukan ibadat ataupun penyembahan, mendekatkan diri mereka kepada patung-patung sembahan mereka tersebut. Alhamdulillah. Maka tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mula menyampaikan dakwah kepada mereka, menyuruh mereka supaya meninggalkan perbuatan kufur dan syirik yang mereka lakukan tersebut, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung tidak ada tawaduk, bahkan bertambah takabbur mereka, bertambah sombong, bongkak mereka lagi dan lagi, sehingga mereka menolak mentah-mentah ajaran yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dan dakwah yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Ketua mereka tuan-tuan Numrud laknatullah. Ketua mereka adalah Numrud, yang mana beliau sendiri telah pun mengaku menjadi Tuhan dan menyuruh manusia pada ketika itu kaumnya untuk menyembahnya, waliyazubillah min zalik.
Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala tatkala Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya itu hati mereka langsung tak berganjak kepada dakwah yang dibawa oleh Ibrahim. Bahkan hati mereka itu berpaut teguh, berpaut kuat dengan penyembahan terhadap berhala. Maka kata Ibrahim alaihissalam bahawa baginda perlu melakukan satu perkara yang mana mudah-mudahan dengan perkara yang dilakukan tersebut kaum baginda alaihissalam, kaum Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut akan tersedar daripada perbuatan syirik yang mereka lakukan. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, golongan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ini tuan-tuan, di antara adat mereka, di antara kebiasaan mereka adalah mereka akan mengadakan sambutan satu perayaan, mengadakan sambutan satu perayaan. Konon-kononnya perayaan tersebut dilakukan untuk tujuannya bertakarrub, mendekatkan diri mereka kepada sembahan-sembahan mereka tersebut. Lalu biasanya ketika mana mereka mengadakan sambutan hari perayaan tersebut, mereka akan keluar daripada Madinah. Mereka akan keluar daripada kota tempat tinggal mereka menuju ke kebun-kebun yang berada di luar kota, menuju ke taman-taman yang berada di luar kota. Maka pada saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil peluang untuk melakukan satu perkara terhadap patung-patung sembahan mereka. Lalu apa yang dilakukan Ibrahim? Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam rumah yang ditempatkan dalam rumah tersebut patung-patung sembahan mereka, patung-patung sembahan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bila baginda Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam rumah tersebut, maka baginda melihat di tengah-tengah rumah itu ada satu patung yang begitu besar sekali. Dan di kanan dan di kiri patung tersebut terdapat patung-patung kecil yang lain yang turut menjadi sembahan kaum baginda alaihissalam. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung mengambil kapak, sebilah kapak, lalu dihancurkan patung-patung yang berada di sekeliling patung yang besar itu, yang berada di kanan dan kiri patung tersebut. Dihancurkan patung-patung tersebut dengan menggunakan kapak yang digenggam erat, digenggam kukuh dengan menggunakan tangan kanan baginda alaihissalam. Lalu pecah, hancur patung-patung kecil, melainkan patung yang besar itu. Setelah itu tuan-tuan, apa yang dilakukan Ibrahim? Ibrahim menggantungkan kapak yang digunakan oleh baginda tersebut untuk menghancurkan patung-patung tadi ini, digantungkan pada leher baginda, patung yang besar itu. Supaya apakah hikmahnya tuan-tuan? Supaya kaumnya balik nanti, bila kaumnya datang ke rumah tersebut, kaumnya melihat patung-patungnya itu musnah, pecah, hancur, berderai, maka tak kala itu mungkin mereka akan berfikir bahawa patung-patung sembahan mereka ini sendiri tak mampu nak mempertahankan diri mereka. Macam mana mereka nak pertahankan yang lain? Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tak kala kembalinya kaum Nabi Ibrahim alaihissalam daripada mengadakan sambutan di luar kota mereka, maka mereka datang ke rumah sembahan tersebut. Alangkah terkejutnya mereka apabila mendapati bahawa patung-patung sembahan mereka hancur. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka ni walaupun mereka melihat dengan mata kepala mereka patung-patung yang menjadi sembahan mereka sekian lama itu hancur lebur, tapi disebabkan begitu jahilnya mereka ini dan begitu teruknya kekufuran mereka, mereka tak faham dengan tujuan Ibrahim alaihissalam tersebut. Mereka tak nampak hikmah di sebalik perbuatan Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung tersebut. Mereka tak mampu nak mengambil pengajaran daripada
perbuatan Ibrahim alaihissalam tersebut, tuan-tuan. Bahkan yang berlaku kepada mereka, mereka terus jadi marah. Marah yang bersangatan, teramat-amat marah. Dan mereka berazam untuk melakukan untuk membalas dendam semula kepada Ibrahim alaihissalam. Tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, mereka berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam dan bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza, bahkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah yang terbesar di kalangan patung tersebut. Seolah-olah Nabi Ibrahim alaihissalam kata, yang lakukan itu adalah patung yang terbesar itu. Fasaluhu in kanu yantiqun. Cuba kamu tanya mereka semua, kod-kod mereka boleh berkata-kata. Kata Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Maka walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam berkata yang melakukan, yang memecahkan patung-patung tersebut adalah patung yang paling besar itu bukan satu perkara dusta, tuan-tuan. Itu tak dikatakan sebagai satu pembohongan yang dilakukan Ibrahim, tidak. Bahkan itu satu kebenaran. Makna Ibrahim alaihissalam tatkala beliau berkata bal fa'alahu kabiruhum hadza, bahkan yang melakukan perbuatan memecahkan patung-patung berhala itu adalah patung yang terbesar itu. Makna Ibrahim alaihissalam di situ adalah disebabkan kalian begitu mengagungkan patung yang satu ini, disebabkan kalian begitu hebat mengagungkan, membesarkan dan menghiasi patung yang besar ini, maka ia telah menyebabkan aku memecahkan patung-patung yang kecil yang berada di sekeliling patung-patung tersebut. Maka ini adalah satu kebenaran. Ia tak dikatakan sebagai satu perkara dusta. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memilih satu azab. Mereka tak terima dengan jawaban Ibrahim alaihissalam. Mereka memilih satu azab, satu jenis siksaan sebagai balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam terhadap mereka. Iaitulah azab tersebut adalah membakar Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Maka teman-teman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir ketika itu pun mereka menghimpunkan kayu-kayu api dari segenap penjuru, dari banyak tempat, lalu dilemparkan kayu-kayu api tersebut dalam satu lubang yang begitu besar yang digali oleh mereka. Dilemparkan kayu-kayu api tersebut dalam lubang tersebut, kemudian dinyalakan api. Bila dinyalakan api pada kayu api yang berada dalam lubang tersebut, tuan-tuan, masya-Allah, nyalaan api yang terhasil ketika itu begitu marak sekali. Api menyulang tinggi, begitu besar api yang terhasil, dan habanya itu sangat-sangat tinggi. Tahap haba yang keluar daripada pembakaran kayu-kayu api tersebut, habanya tahap tinggi, tuan-tuan. Lalu mereka mengikat Ibrahim alaihissalam, mengikat tangan Ibrahim alaihissalam, dan ketika itu tatkala Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh kaumnya dan diikat, lidah Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan, tak habis-habis. Maksudnya sentiasa basah dengan zikrullah. Beliau tetap mengucapkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara zikir yang diucapkan oleh Ibrahim tatkala itu adalah la ilaha illa ant subhanak lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak la ilaha illa ant subhanak lakal hamdu wa lakal mulk la syarika lak. Itu yang diucapkan, zikir yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam tatkala baginda ditangkap oleh golongan kufar di kalangan kaum baginda. Kemudian diikat tangan baginda, dan disebabkan, tuan-tuan, ketika itu api yang menyala begitu marak,
dan nyalaannya itu menjulang tinggi tuan-tuan. Haba pula, haba yang terhasil begitu panas, begitu bahang sekali. Maka mereka tak mampu nak mendekati api tersebut untuk nak melemparkan Ibrahim di dalam api tersebut. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka membina satu alat tuan-tuan, alat yang dinamakan dalam bahasa Arab minjaniq. Alat yang kalau kita lihat dalam video-video peperangan pada zaman dahulu, mereka gunakan satu alat yang begitu. Alat yang menggunakan cara melontar. Alat yang besar, dilontarkan batu, diletakkan batu dan dilontar begitu. Maka mereka membina alat tersebut yang dinamakan sebagai minjaniq. Lalu diletakkan Ibrahim AS pada alat tersebut, dan ketika itu Nabi Ibrahim AS lidahnya itu sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Lidah baginda tidak pernah kering, bahkan sentiasa basah dengan zikir tersebut, dalam keadaan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggi tawakal Ibrahim AS ketika itu tuan-tuan. Kemudian dilontarkan Ibrahim AS masuk ke dalam api. Api yang begitu marak sekali ketika itu. Dan pada saat itulah tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menzahirkan mukjizat kepada Ibrahim AS, mukjizat yang sangat-sangat jelas, di mana baginda tak dibakar oleh api yang menyala ketika itu. Walaupun api yang menyala itu api yang begitu marak, menjulang tinggi, namun api yang begitu marak tersebut tuan-tuan sedikit pun tidak membakar jasad Ibrahim AS, bahkan baju yang dipakai oleh Ibrahim AS turut tidak terbakar. Bahkan baginda tatkala berada dalam api tersebut langsung tak terasa azab, langsung tak terasa seksa, dan baginda sentiasa aman dan tenteram di dalam api tersebut, tak terganggu langsung. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada api yang membakar ketika itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami telah berkata kepada api, "Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman, hendaklah kamu menjadi sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim." Perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada api. Api ini makhluk Allah. Maka api ini begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kebiasaannya api itu membakar, tetapi tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api itu agar menjadi sejuk, maka sejuk sungguh api tersebut. Api itu dia bertukar menjadi sejuk dan sejahtera ke atas Nabi Ibrahim AS sekira-kira Ibrahim AS berasa aman dan tenteram ketika mana berada dalam api tersebut. Allahu Akbar. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta bagi segala sesuatu. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, manusia ketika itu mereka berhimpun ramai-ramai. Kaum Nabi Ibrahim AS yang lainnya berhimpun beramai-ramai dari tempat yang jauh. Mereka melihat apa yang berlaku kepada Ibrahim AS tersebut dengan mata kepala mereka. Dan kita dah sebutkan sebentar tadi, tatkala Ibrahim AS dilemparkan ke dalam api itu langsung tidak mencederakan, tidak membakar Ibrahim AS. Jasad baginda tak terbakar dan baju yang dipakai oleh baginda tak terbakar, melainkan tuan-tuan, ikatan tali yang mengikat tangan baginda Ibrahim AS ketika itu terbakar. Maka baginda bebas ketika itu.
Kaki dan tangan baginda bebas, tak terikat. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, Namrud ketika itu, setelah mana berlalu beberapa hari, api masih lagi terbakar. Api tak padam begitu. Dah berlalu beberapa hari, maka Namrud berkata dengan penuh keyakinan, katanya, aku yakin dan pasti bahawa Ibrahim telah pun terbakar, hangus terbakar dalam nyalaan api tersebut. Maka takdir Allah Subhanahu wa taala ketika Namrud melihat ke arah api tersebut, beliau melihat Ibrahim alaihissalam sedang duduk di dalam api tersebut, duduk di dalam nyalaan api itu, dengan tenteram dan aman. Dan dalam masa yang sama beliau melihat ada seorang lagi lelaki yang berada berhampiran dengan Ibrahim alaihissalam, yang wajahnya itu mirip wajah Ibrahim alaihissalam. Maka dia berkata kepada kaumnya, aku melihat Ibrahim dalam api tersebut, dan aku juga melihat ada seorang lelaki yang mukanya hampir rupa parasnya itu sama dengan Ibrahim. Maka kata Namrud kepada kaumnya, binakan kepadaku satu menara agar aku dapat naik di atas menara tersebut dan melihat apakah sebenarnya yang berlaku. Maka dibina oleh kaumnya tersebut satu menara yang tinggi. Kemudian Ibrahim alaihissalam naik di atas, kemudian Namrud naik di atas menara tersebut dan melihat sendiri apakah yang berlaku sebenarnya. Maka beliau melihat ke dalam api tersebut, ternyata memang sungguh tuan-tuan, beliau dapati Ibrahim alaihissalam sedang duduk dengan selesanya, dengan aman dan tenteram, tanpa cedera sedikit pun pada jasad baginda. Tidak ada sebarang kecederaan pada jasad baginda. Aman tenteram dalam api. Maka kata Namrud kepada Ibrahim, hal tastati'ul khuruj? Adakah engkau mampu untuk keluar wahai Ibrahim? Ibrahim ketika itu dalam api, dari dalam api tersebut menjawab, "Na'am. Ya, aku mampu keluar daripada api ini." Kemudian kata lagi Namrud kepada Ibrahim, "Atakhsha in aqamta fiha an tadurrak?" Adakah engkau bimbang sekiranya engkau terus kekal dalam api tersebut, engkau akan mendapat mudarat daripada api tersebut? Maka kata Ibrahim alaihissalam, la. Maknanya Ibrahim alaihissalam langsung tidak ada rasa bimbang langsung dalam hati baginda bahawa api tersebut akan mudaratkan baginda, walaupun baginda terus berada dalam api tersebut. Maknanya baginda Ibrahim AS tak bimbang, walaupun baginda terus berada dalam api tersebut, api itu tetap tidak akan mudaratkan baginda. Sebab apa tuan-tuan? Kerana tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang menolak mudarat secara hakiki melainkan Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang sahaja yang dapat memberi manfaat kepada kita, dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu menolak mudarat daripada kita, tuan-tuan. Tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang menolak mudarat daripada kita secara hakiki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka melihat kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu juga dengan Namrud tadi ini, melihat dengan mata kepala mereka satu keajaiban yang begitu hebat berlaku di depan mereka, di mana Ibrahim alaihissalam tidak terbakar walaupun dilemparkan dalam api yang menyala marak. Namun tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu milik Allah. Mereka tetap tidak beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Namrud tetap di atas kekufurannya. Begitu juga dengan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sebahagian di kalangan mereka yang beriman dan ada sebahagian di kalangan mereka yang kufur. Ada sebahagian di kalangan kaum Ibrahim alaihissalam tak kala melihat perkara tersebut, peristiwa yang aneh itu berlaku di hadapan mereka, mereka membenarkan dakwah
yang dibawa oleh Ibrahim AS, tetapi mereka menyembunyikan keislaman mereka. Sebab apa tuan-tuan? Takut kepada Namrud. Maka tuan-tuan bagi Allah Subhanahu wa taala, ini kisah daripada kisah Ibrahim AS yang sangat-sangat bernilai, yang perlu kita mengambil pengajaran daripadanya. Di antara pengajaran boleh kita ambil daripada kisah ini tuan-tuan, yang pertama, tidak ada yang memberi manfaat dan tidak ada yang menolak mudarat secara hakiki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya kita nakkan manfaat dalam hidup kita, pohon kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah berikan kesihatan kepadaku, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah pemudahkan segala urusan hidupku dunia dan akhirat. Apa jua manfaat yang kita tuntut, yang kita minta, yang kita perlukan dalam hidup kita, minta daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana tidak ada yang memberi manfaat secara hakiki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tuan-tuan, seandainya kita ditimpa musibah, ditimpa mudarat, ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpa kesakitan, penyakit dan sebagainya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat semula bala, mengangkat semula musibah, penyakit-penyakit yang ditimpakan ke atas kita. Kerana tidak ada yang memberi mudarat, yang tidak ada yang apa? Tidak ada yang menolak mudarat secara hakiki melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi mudarat, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat semula mudarat tersebut. Adapun makhluk tidak mampu memberi manfaat, dan makhluk tidak mampu menolak mudarat daripada diri mereka sendiri, tuan-tuan. Itu yang pertama. Maka kita faham di sini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Adapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni makhluknya itu tidak mencipta. Dan kali kita makan nasi, bukan nasi itu yang mengenyangkan, bahkan yang mengenyangkan adalah Allah. Dan kalau kita minum air, bukan air itu yang menghilangkan dahaga, tetapi yang menghilangkan dahaga adalah Allah. Dan tatkala kita sakit dan kita mengambil ubat, bukan ubat itu yang menyembuhkan, bahkan yang menyembuhkan adalah Allah. Begitulah seterusnya, tuan-tuan. Tidak ada yang mencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai', dan Dia yang telah menciptakan segala sesuatu. Kemudian pedoman yang kedua atau pengajaran yang kedua boleh kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim AS tersebut adalah tidak ada yang hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala, mutlak milik Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki hidayah bagi seseorang, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberi hidayah kepadanya. Kita tidak mampu memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang kita suka, yang kita nakkan hidayah bagi mereka, tuan-tuan. Walaupun kita nakkan hidayah bagi fulan bin fulan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki bagi fulan bin fulan tersebut akan hidayah, maka dia tetap akan berada dalam dia tetap tidak akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pemilik hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi mereka siapa saja yang dikehendakinya. Adapun kita, tuan-tuan, manusia, kita tak mampu untuk memberikan hidayah kepada manusia yang lain. Kita tak mampu memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang kita nakkan hidayah bagi mereka. Maka kalau kita nakkan hidayah bagi fulan bin fulan, bagi seorang manusia, minta kepada Allah, ya Allah kurniakan hidayah bagi fulan bin fulan. Ya Allah kurniakan hidayah kepada fulan bin fulan. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yang mana beliau ini hidup pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, cuma tinggal lagi beliau tak sempat
beliau tak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak sempat bersemuka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama lelaki tersebut adalah Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani, tuan-tuan, beliau ni tinggal di Yaman. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau datang ke Madinah dan tinggal di Madinah bersama-sama dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abu Muslim Al-Khawlani ini adalah seorang manusia yang begitu zuhud dan merupakan salah seorang di kalangan ahlu ibadah yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi sayangnya beliau tak sempat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni adalah salah seorang di kalangan wali-wali Allah. Beliau di antara karamah yang masyhur yang diriwayatkan tentang Abu Muslim Al-Khawlani ini, tasbih. Beliau ni sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan satu ketika pada satu malam dia ceritakan tasbih yang berada di tangan beliau itu berputar sendiri. Tasbih yang berada di tangan beliau berputar sendiri, dan tasbih itu mengeluarkan suara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya itu subhanaka ya munbitan nabati wa ya daimas sabati. Maha suci Allah, Tuhan yang telah pun menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan Tuhan yang maha kekal abadi. Tasbih yang berada pada tangan Abu Muslim Al-Khawlani itu berzikir. Dia berputar sendiri pada tangan Abu Muslim Al-Khawlani. Dan tatkala Abu Muslim tersedar daripada tidurnya itu, dia terjaga, dia melihat tasbihnya itu berputar pada tangannya, maka dipanggil zaujahnya, dipanggil istrinya yang tercinta. Wahai istriku, kemari engkau. Ayuh lihat tasbih ini berputar di tanganku dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tatkala dipanggil istrinya itu, tasbih yang tadi itu berzikir yang sedang berputar berhenti terus, diam. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani, tuan-tuan, dia satu ketika telah pun berlaku perdebatan di antara beliau dengan seorang lagi lelaki yang namanya Al-Aswad Al-Unsi. Al-Aswad Al-Unsi ini beliau adalah seorang lelaki yang hidup di Yaman, yang pada ketika itu mendakwa menjadi nabi. Al-Unsi. Dan Unsi ini satu ketika dia menangkap Abu Muslim Al-Khawlani, lalu dimasukkan ke dalam api. 3 hari, tuan-tuan, dimasukkan ke dalam api Abu Muslim Al-Khawlani. Namun api yang ada ketika itu tak membakar Abu Muslim Al-Khawlani. 3 hari dimasukkan ke dalam api oleh Al-Unsi. Namun Abu Muslim Al-Khawlani tetap tidak terbakar dalam api tersebut. Maka tatkala Abu Muslim Al-Khawlani datang ke Madinah ketika itu, kata Sayyidina Umar, alhamdulillah. Tatkala Sayyidina Umar melihat Abu Muslim Al-Khawlani tersebut, kata Sayyidina Umar, alhamdulillah alladzi ja'ala min ummati Muhammad man huwa mislu Ibrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah pun menjadikan di kalangan umat Nabi Muhammad seorang insan yang sama dengan Ibrahim alaihissalam dari sudut dikurniakan keajaiban di mana api tidak membakarnya. Allahu Akbar. Mukjizat yang berlaku kepada Ibrahim alaihissalam, ia juga berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam bentuk karamah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan kita Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan. Segala karamah yang berlaku kepada golongan para wali Allah, karamah-karamah yang berlaku kepada golongan para salihin, ia pada hakikatnya merupakan mukjizat kepada nabi yang diikuti,
yang menjadi ikutan kepada wali tersebut. Jadi karamah yang berlaku kepada Abu Muslim Al-Khawlani itu, yang mana beliau tidak dibakar oleh api walaupun dimasuk ke dalam api selama 3 hari, merupakan pada hakikatnya mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menzahirkan kebenaran ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebenaran pegangan yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala itu cerita tentang kisah-kisah para anbiya, kisah tentang Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akidah mereka, akidah seluruh para anbiya ini semua sama. Daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka agama Islam, akidahnya akidah yang satu, yaitu meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta bagi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jasad kita, dan Allah taala juga menciptakan perbuatan-perbuatan kita, sama ada baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, iman ataupun kufur. Semua perbuatan kita, tak kira baik ataupun buruk, perbuatan yang sengaja ataupun yang tak disengajakan, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara akidah Rasul lagi, baginda menyeru bahawa Allah Subhanahu wa taala, baginda mengajarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak duduk di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala bukan di langit. Allah Subhanahu wa taala bukan di bumi, dan Allah taala bukan berada di mana-mana. Kerana bertempat itu sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan di kanan kita ataupun di kiri kita, di depan kita ataupun di belakang kita, di atas kita maupun di bawah kita. Kerana yang hanya diliputi oleh arah yang 6 adalah makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala tak diliputi oleh sebarang arah yang 6. Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang anggota yang besar maupun anggota-anggota yang kecil. Tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala anggota tangan, anggota kaki, anggota jari, lidah, muka, mata dan sebagainya, kerana yang hanya memiliki anggota adalah manusia ataupun makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, tuan-tuan, tak sama dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada baginya sebarang anggota yang besar maupun anggota yang kecil. Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang difirmankan olehnya dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sepertinya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat itu, ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura tersebut adalah ayat yang paling jelas dalam Al-Quran. Yang paling jelas dalam Al-Quran, yang mengisbatkan bahawasanya, yang mengajarkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan makhluknya, walau dari apa-apa jua sudut sekalipun. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal satu ketika pernah berkata, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah Subhanahu wa taala tak seperti itu. Apa jua yang tergambar di fikiran kita ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tak sama dengan apa yang kita gambarkan itu. Allah Subhanahu wa taala maujudun bila makan. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Ihfazuhu, hafaz, ingat ucapan ini, tuan-tuan. Allah, apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah Subhanahu wa taala tak seperti itu, dan Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Ajarkan kepada anak-anak kita, tuan-tuan, ajarkan kepada cucu-cucu kita kalimah-kalimah ini, kerana ia adalah kalimah yang sangat-sangat mulia, dan ia adalah kalimah yang sangat-sangat penting, yang menjadi pegangan bagi seluruh para anbiya, menjadi pegangan bagi seluruh para wali Allah, dan menjadi pegangan bagi seluruh golongan para malaikat dan golongan umat Islam dulu sampai sekarang. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu alaikum. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah dan sedikit peringatan yang saya sampaikan, yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, mendapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakit-penyakit yang kita alami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua dalam syurga Firdausil A'la
seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada malam seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Begitu juga dengan ahli keluarga kita, ibu-ibu dan bapa-bapa kita, anak dan cucu kita, tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita tahlil 3 kali dan salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akramakumullah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.